Salam sejahtera dan bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Niaga Awani. Kita mulakan dengan perkembangan dalam negara. Pada 6 Mac lepas Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi MEDAK lapor telah kesan 2,000 daripada 14,000 koperasi berdaftar yang tidak aktif. Menurut Menteri Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Suruhanjaya Koperasi Malaysia akan bantu koperasi terbabit untuk kembali aktif. Ini termasuk sekiranya memerlukan bimbingan dan sumber kewangan bagi menghidupkan semula perniagaan. Usaha membantu koperasi tidak aktif ini penting kerana ada yang masih menjalankan perniagaan tetapi tidak membuat laporan. Sementara itu, Datuk Seri Wan Junaidi Jaafar menggesa usahawan PKS dan mikro persiapkan diri melalui penggunaan teknologi digital. Ini bagi menghadapi senario perniagaan yang berbeza khususnya selepas tamat tempoh PKP. Tambahnya, tidak mudah untuk menganggap bahawa keadaan akan kembali seperti biasa selepas pandemik COVID-19 berakhir. Beliau berkata pandemik COVID-19 secara tidak langsung telah melonjakkan penggunaan teknologi dalam kehidupan seharian dan pendigitalan merupakan elemen penting bukan sahaja untuk memulihkan perniagaan tetapi juga apabila memulakan sesuatu perniagaan. Pada 2020, MEDAK menerusi SME Corp memainkan peranan dalam memudah cara 7,851 perusahaan mikro untuk mengadaptasi teknologi e-dagang dalam operasi perniagaan masing-masing menerusi program Micro Connector. Dan pada 1 Mac lepas, pindaan Akta Koperasi 1993 Akta 502 kepada Akta Koperasi Pindaan 2021 mula dikuatkuasakan dan terpakai bagi semua koperasi yang berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Pindaan melibatkan 9 peruntukan dalam Akta 502 dan dilihat akan beri impak positif kepada masyarakat terutama gerakan koperasi. Menurut MEDAK, tindakan pindaan akta ini dibuat bertepatan dengan sasaran sumbangan perolehan koperasi kepada ekonomi negara bernilai 100 bilion ringgit menjelang 2030. Tambahnya, sektor koperasi dilihat sebagai instrumen utama untuk melonjakkan keusahawanan dalam kalangan isi rumah berpendapatan rendah. Dan kita ingin membincangkan banyak perkara daripada pindaan ini, sumbangan koperasi kepada pemulihan ekonomi dan pemulihan serta pendigitalan PKS bersama Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDAK Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Datuk Seri, pertama sekali kita dapat lihat MEDAK tingkatkan penekanan kepada koperasi dan juga pengukuhan koperasi ini. Kenapa ini penting dan bagaimana pengukuhan koperasi ini boleh bantu ahli mereka yang terjejas? Bagaimana peranan koperasi ini dilihat dalam satu cahaya ataupun in a new light? Ya, terima kasih. Sebenarnya koperasi ini ialah dilihat daripada hampir 100 tahun dahulu adalah satu gabungan kumpulan manusia yang tertinggal pada ketika itu pada 1922 contohnya apabila pihak-pihak yang bekerja dengan rubber, mining dan berbagai lagi persatuan-persatuan pada ketika itu. Ahli-ahli kepada persatuan-persatuan ini iaitu mining, rubber, trade union dan sebagainya itu ada pembela-pembela yang tertentu. Jadi pada ketika itulah makanya idea untuk menubuhkan koperasi itu bangkit pada 1922 dahulu. Dan tujuannya ialah untuk yang pertama untuk menjagakan kebajikan ahli-ahli mereka, yang kedua untuk menaikkan tahap ekonomi ahli-ahli mereka. Jadi dua perkara penting sebagai agenda kepada pihak koperasi. Tapi semenjak tahun yang sedemikian, koperasi tidak teratur daripada sudut pengurusan dan tindakan kerajaan sebagai satu badan yang amat penting dalam negara ini, menaikkan tahap sosio-ekonomi masyarakat koperasi itu sendiri. Makanya hingga kepada tahun 1990-an barulah undang-undang dilaksanakan dan selepas itu Undang-Undang Suruhanjaya Koperasi digubal untuk bukan saja mengadakan persatuan-persatuan sebagai koperasi ini ataupun kumpulan-kumpulan koperasi ini, tetapi juga ada pihak kerajaan mengawal selia gerakan koperasi dan membantu pihak gerakan koperasi. Bahkan ada suntikan keuangan oleh pihak kerajaan untuk badan ini, Suruhanjaya Koperasi ini,
untuk membantu koperasi di seluruh negara. Jadi ini latar belakang yang pertama perlu ketahui. Tapi selepas beberapa tahun ya, hingga sekarang dah sampai nak mencecah kepada 100 tahun umur koperasi ini. InsyaAllah pada tahun 22 nanti, 2022 nanti kita akan meraihkan centenary anniversary koperasi ataupun 100 tahun wujudnya koperasi di Malaysia yang bakal dilaksanakan secara besar-besaran. Tapi dalam masa yang sama apabila saya memasuki kementerian ini, saya dapati bahawa fakta yang terkini yang saya dapat sehingga sekarang ini mungkin ada perbezaan dengan apa yang saya sebut semasa parlimen bersidang dulu masa pembentangan undang-undang ataupun pindaan undang-undang. Bahawa memang ada koperasi terjejas, banyak koperasi terjejas semasa tahun 2020 dan hingga sekarang 2021. Oleh kerana tindakan kerajaan melaksanakan PKP. Sama ada PKP yang bermula daripada bulan Mac hingga bulan Mei dan yang bersyarat selepas bulan Mei hingga sekarang ini. Koperasi ini memang terjejas oleh tindakan-tindakan ini yang perlu diambil oleh pihak kerajaan untuk menyelamatkan nyawa manusia dan juga mengelakkan daripada pandemik COVID-19 ini. Jadi kita tidak boleh menafikan, maka hingga sekarang ini saya dimaklumkan bahkan baru kemarin semasa saya di Kota Baru, saya dimaklumkan oleh ketua setiausaha saya bahawa hanya 9,600 koperasi yang aktif. Maknanya kita dah mempunyai 400 koperasi yang tidak aktif di antara jumlah 14,668 koperasi yang berdaftar di seluruh negara. Jadi dalam keadaan sedemikian, kerajaan kementerian saya telah merangka tindakan khusus dan memberi arahan kepada pihak Suruhanjaya untuk mengambil tindakan secara holistik. Macam mana nak menangani masalah koperasi yang tidak aktif ini. Koperasi yang tidak aktif maknanya tidak mengadakan mesyuarat tahunan, tidak ada minit dan tidak ada menghantar laporan kepada Suruhanjaya sebagaimana dikehendaki di bawah undang-undang. Dan tidak... Maaf Datuk Seri jika koperasi tak berfungsi dan juga tidak aktif ini, tentunya ini berikan kesan kepada ahli-ahli mereka. Ya, memang betul. Tapi kadang-kadang ada kita lihat juga sebagaimana yang sudah sendiri sebut tadi, apabila koperasi ni dia masih ada perniagaan yang kecil-kecilan di kampung contohnya. Tetapi koperasi sendiri tidak aktif. Mana tidak memajukan dia punya laporan, tidak mengantarkan dia punya minit, tidak memberi laporan keuangan kepada apa saja keperluan-keperluan yang dikehendaki oleh pihak Suruhanjaya Koperasi. Walaupun koperasi ini mungkin masih ada kedai runcit ataupun kedai perniagaan yang kecil-kecilan. Jadi dua perkara berlaku sini. Yang berniaga masih menjalankan perniagaan dan koperasi tidak diurus dengan sebaik mungkin. Jadi ini pihak kementerian dan pihak Suruhanjaya memang sedia akur dengan perkara ini. Itulah makanya kementerian menerusi Suruhanjaya Koperasi membuat keputusan supaya tindakan diambil kepada koperasi-koperasi yang tidak aktif ini. Yang pertamanya mengambil tindakan kepada koperasi yang tidak aktif ialah menggunakan beberapa landasan. Yang pertamanya untuk menilai koperasi sama dia betul-betul tidak aktif. Ada wujud pendaftaran saja, tidak ada aktiviti bisnes, tidak ada aktiviti apa-apa, tidak buat laporan dan sebagainya. Dan kalau koperasi itu dah tak ada ahli pun, dia tinggal beberapa ahli lagi, berkuasa ada kepada pihak Suruhanjaya untuk memansuhkan koperasi tersebut. Jadi kalau tidak dapat dihidupkan semula, tidak dapat diuruskan semula, maka Suruhanjaya Koperasi mempunyai kuasa, bidang kuasa untuk memansuhnya.
Dan Datuk Seri, Kak, Datuk Seri, ya. jika saya boleh mencelah Datuk Seri, sasaran Boleh, sumbangan perolehan koperasi kepada ekonomi negara disasarkan bernilai 100 bilion ringgit menjelang 2030 dan ini adalah satu jumlah yang besar dan tentunya ada nilai tambah yang ingin dilihat dalam sumbangan koperasi ini kepada ahli, kepada ekonomi di masa-masa akan datang. Bagaimana ini harus dilakukan dan juga apakah nilai tambah yang Medak ingin lihat berlaku kepada koperasi ini? Terima kasih. Soalan itu memang relevan. Kita jangan panjang sangat cerita hal koperasi dormant, soal revival koperasi itu. Kita cerita terus kepada ini. Sebenarnya sumbangan koperasi kepada KDNK pada masa sekarang ialah berlega di antara 2 ke 4% sahaja yang bernilai 50 bilion. Tapi kalau dilihat pada sudut jumlah 14,000 koperasi dengan 6 juta ahli keseluruhannya di seluruh negara, makanya sumbangan ini memang diterima oleh pihak SKM, diterima oleh pihak kementerian. Sumbangan ini adalah amat kecil dan tidak memuaskan daripada sudut anggota yang begitu ramai. Maka itulah SKM dan kementerian membuat sasaranan supaya meningkatkan pendapat itu kepada 100 bilion sumbangan kepada KDNK yang mungkin mencakau hingga 10% KDNK itu sendiri pada tahun 2030 nanti. Jadi itulah kenapanya 2-3 perkara yang kita ambil tindakan. Pertama, undang-undang ini sendiri. Saya akan bagi maklumat berhubung undang-undang ni. Undang-undang ni dipinda ialah untuk memudahkan orang untuk menubuhkan koperasi. Contohnya, kita pindah Seksyen 5 Undang-Undang Koperasi ini supaya membolehkan koperasi tak perlu lagi mendaftar dengan lebih daripada 50 ke atas. Yang dahulunya perlu. Tetapi selepas 1 Mac apabila pindaan undang-undang itu dilaksanakan, dengan sendirinya dengan 20 orang pun boleh menubuhkan koperasi. Itu yang pertama. Yang kedua, satu lagi peruntukan di bawah Seksyen 8, iaitu kalau pihak profesional, grup yang tertentu yang dikenal pasti oleh pihak Suruhanjaya nak menubuhkan, contohnya peguam, contohnya accountant, jurutera dan auditor dan sebagainya. Orang-orang yang jadi sini, profesional, yang nak menubuhkan koperasi hanya dengan 5 orang dah cukup. Satu pejabat, semua jurutera, semua peguam boleh menubuhkan koperasi kerana kita anggap mereka ini profesional dan boleh menerajukan koperasi dengan berjaya dan mampu mendatangkan kebaikan kepada bukan saja ahli, kepada koperasi itu sendiri, kepada negara dan sumbangan kepada apa yang saya sebut tadi, KDNK dan juga contribution kepada negara. Okey, Datuk Seri, kita akan berhenti berehat seketika Datuk Seri. Saya ingin tanyakan berkenaan dengan profesional ini sebentar saja lagi. Bagaimana nak jadikan koperasi ini menarik bagi mereka? Apa manfaat yang mereka boleh lihat dalam koperasi ini bagi kumpulan profesional ini? Adakah tentunya mereka tahu industri mereka. Mungkin mereka boleh labur dalam perniagaan-perniagaan yang mereka lihat ada peluang besar tumbuh di masa hadapan untuk berikan pulangan kepada ahli mereka. Kita akan bincangkan perkara ini sebentar saja lagi Datuk Seri, ya. Kita akan berehat sekejap, kembali selepas ini. Dan bertemu kembali, kita membincangkan berkenaan dengan pemerkasaan koperasi untuk memastikan sumbangan ditingkatkan kepada ekonomi negara bersama dengan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Datuk Seri, kembali kepada soalan tadi itu, iaitu bagaimanakah profesional ini boleh melihat koperasi ini menarik bagi mereka dan juga bagaimana mereka boleh meningkatkan sumbangan kepada ekonomi melalui penyertaan dalam koperasi ini. Datuk Seri menyatakan bahawa jumlah ahli dikurangkan kepada 5 orang untuk golongan profesional ini. Mungkin Datuk Seri boleh tambah kepada Seksyen 8 tersebut dan manfaatnya kepada meningkatkan nilai tambah kepada operasi koperasi itu. Begini,
sebagaimana yang kita bincang dahulu daripada tu, iaitu kita nak tingkatkan daripada sumbangan kita, KDNK kita daripada 50 ke 100 juta bilion, daripada 3, 4 ke 10 bilion pada tahun 2030. Saya tidak melihat perkara ini satu perkara yang mustahil. Saya berharapan memang ada peluang yang jelas untuk kita. Jadi itulah kenapanya maka kita memperkenalkan Transcom. Transcom itu adalah transformasi koperasi itu sendiri dengan beberapa sudut untuk memperkasakan ahli-ahli koperasi, untuk memperbanyakkan belia-belia yang berpendidikan tinggi masuk dalam koperasi, dan kita mahu latihan diteruskan kepada lembaga-lembaga koperasi dan pengauditan koperasi. Maknanya profesionalisme koperasi itu akan dipertingkatkan di bawah Transcom yang bakal kita sebenarnya sudah dilaksanakan, tetapi lancarannya belum dibuat, insya-Allah dalam masa yang terdekat, ya. Yang amat berhormat Perdana Menteri pun saya dimaklumkan telah bersetuju untuk melancarkan Transcom, pelaksanaan Transcom selama 5 tahun untuk koperasi. Jadi dalam konteks ini maka salah satu daripadanya ialah pindaan undang-undang. Pindaan undang-undang ini untuk mempermudahkan kita menubuhkan koperasi-koperasi dan juga koperasi profesional ini. Jadi apabila koperasi profesional digabungkan dengan koperasi biasa menjadi koperasi secondary ataupun koperasi tertiary, dia akan mencetuskan satu sinergi yang amat baik. Jadi kita tidak terlibat dengan pertanian, kita tidak terlibat dengan construction, kita tidak terlibat dengan peladangan, kita tidak terlibat dengan perniagaan dan corporate sector. Jadi maknanya semua perkara ini perlukan profesionalisme yang tertentu. Jadi kalau gabungan ini mempunyai profesional yang saya sebut di bawah Seksyen 8 ini, daripada 20 sekarang kita kurangkan hanya kepada 5 orang saja, memudahkan pihak profesional ini dengan kawan-kawan dia bergabung dengan koperasi biasa yang mempunyai dana yang besar. Mereka walaupun kecil tetapi 5 orang saja, tetapi tidak mempunyai dana yang besar, bergabung sama dengan perkhidmatan kebijaksanaan mereka, kepandaian mereka, background mereka, dia boleh membantu koperasi-koperasi biasa itu terlibat dengan apa-apa bisnes yang saya sebut tadi, iaitu terlibat dalam big business sector. Contohnya mengambil alih share daripada syarikat-syarikat public listed company yang maju di luar sana, sama ada menerusi channel kerajaan atau mengambil dengan secara membeli saham, kerana mereka mempunyai dana yang cukup. Banyak koperasi kita, bahkan SKM sudah mengenal pasti. Semenjak saya masuk kementerian ini, saya minta SKM kenal pasti koperasi-koperasi yang mempunyai dana yang mencukupi. Jadi dengan sendirinya apabila terlibat dengan corporate sector yang besar ini, dengan sendiri koperasi itu akan menaik tahapnya sendiri, kebolehannya sendiri. Dan dalam masa yang sama, bolehlah kekayaan, keuntungan dan kemampuan itu dibahagi-bahagikan kepada ahli-ahli yang ramai. Okay. Ini di bawah konsep kemakmuran bersama yang dipelopori oleh pihak kerajaan sekarang. Dan Datuk Seri, saya ingin bertanyakan ya, apakah cabaran utama transformasi koperasi ini Datuk Seri lihat untuk pastikan bahawa hasilnya seperti Datuk Seri katakan akan memberikan manfaat kepada ahli dan bukan satu dengan izinnya scam atau peluang untuk yang diambil pada ketika ini, terutama ketika orang melihat ini adalah satu perubahan dari segi ekonomi, ramai yang terkesan. Jadi bagaimana untuk pastikan ahli ini dilindungi dan juga ahli ini mendapat manfaat tersebut pada hujungnya? Ya, saya tidak melihat ya koperasi boleh begitu jauh sangat. Walaupun ada pengalaman kita pada tahun 80-an dahulu, satu ketika yang mana koperasi itu jauh menyeleweng daripada tindakan-tindakan. Sebabnya pada ketika itu, pada 80-an itu, kita belum lagi mempunyai Suruhanjaya yang kukuh, Suruhanjaya yang terlatih, Suruhanjaya yang betul-betul melihat prestasi koperasi dan mengawal selia tindakan koperasi. Jadi pada masa sekarang ini, dengan pengukuhan atau perkasaan Suruhanjaya itu sendiri, maka tindakan-tindakan tiap-tiap koperasi boleh dikawal selia.
Dan saya telah memberi arahan kepada SKM supaya memperkukuhkan pengauditan dalaman koperasi. Pengauditan dalaman ini dipantau oleh pihak Suruhanjaya Koperasi dengan menerusi sistem undang-undang yang sedia ada pada kita. Ya, apa yang berlaku di sini ialah latihan. Ialah latihan, profesionalisme. Bahkan saya telah memberi arahan kepada pihak Suruhanjaya untuk melihat tiap-tiap lembaga koperasi sebelum mengambil alih menjadi lembaga mesti menerusi proses, ada latihan, ada familiarization untuk mengetahui tugas dan tanggungjawab mereka di bawah undang-undang dan pengauditan dan sebagainya. Dan jauh daripada itu, bahkan SKM telah menjangkau keluar daripada bidang ini. Dia keluar lagi untuk menasihat macam mana nak mempertingkatkan prestasi bisnes tiap-tiap koperasi itu sendiri. Itulah semalam apabila saya mengadakan brainstorming dengan pihak SKM, pengurusinya Datuk Nordin, Pegawai Kawanan Zazli dan yang lain-lain bersama saya semalam. Saya nak melihat apakah what's next yang koperasi akan buat untuk kebaikan koperasi, pertingkatkan koperasi dan memudahkan penubuhan koperasi. Inilah kita dah melihat dah. Kalau dia 400 koperasi itu, setengahnya mungkin termansuh oleh kerana tidak bergerak langsung. Bayangkan dengan cepatnya kita boleh meningkatkan lagi jumlah koperasi-koperasi lain dengan pendaftaran semula. Kerana koperasi sekarang dah dibolehkan mendaftar dengan 20 ahli saja, bukan 50 lagi. Dan untuk koperasi special tadi yang saya sebut, profesional tadi, boleh menubuh bukan 20 orang lagi tetapi kepada 5 orang saja. Jadi dengan itu kita boleh fill the vacuum tu. Tempat kosong tu boleh diisi semula oleh pihak koperasi dengan koperasi-koperasi baru yang profesional daripada universiti, budak-budak lulusan universiti. Datuk Seri, kita ingin membincangkan berkenaan dengan PKS juga Datuk Seri. Saya dah membacakan laporan sebentar tadi bahawa Datuk Seri juga menekankan kepada proses pendigitalan PKS ketika tempoh ini. Kita ada berbaki sekitar 3 minit lagi sebelum kita tamatkan perbincangan ini. Saya ingin tanyakan Datuk Seri, ketika ini daripada perbualan Datuk Seri dengan PKS di luar sana, daripada libat urus Datuk Seri dengan PKS di luar sana, apakah isu-isu lagi yang berdepan dengan proses pendigitalan PKS pada ketika ini untuk mengukuhkan PKS, terutamanya yang mikro tersebut ketika tempoh pemulihan ini? Ya, terima kasih. Ini memang dekat di hati saya soalan PKS, pendigitalan dan sebagainya ni. Oleh kerana kita melihat, kita bersama seluruh dunia. Kerana Malaysia secara kebetulan menjadi pengerusi kepada persidangan APEC, iaitu melibat daripada Amerika hingga ke Southeast Asia, daripada Jepun hingga ke Australia, daripada Korea hingga ke negara Amerika Selatan. Kita telah bersetuju bahawa kita kena menerima hakikat teknologi dan digitalan ataupun digital economy ini akan the way forward kepada semua usahawan. Tak kira siapa. Dan perkara ini sebenarnya telah dimutat oleh kita pada tahun 1993-94 dulu. Apabila Perdana Menteri Dr. Mahathir pada ketika itu memperkenalkan apa dipanggil oleh banyak rakan-rakan pada ketika itu, iaitu Malaysia Super Corridor. Tetapi malangnya bagi kita orang Malaysia, adaptasi kita dan adoption kita dan nak menerima pendigitalan ilmu dahulu dipanggil communication technology ni adalah lembab sedikit. Walaupun penggunaan di ASEAN, kita di antara negara yang tertinggi tetapi di ASEAN, di dunia kita lagi jauh ke belakang. Jadi penerimaan itu lembab sedikit. Jadi Tuhan turunkan COVID ni dengan kebetulan, maka COVID ini mendurungkan pergerakan manusia yang berniaga. Kalau tidak mengadap kepada e-commerce, tidak masuk ke pendigitalan, dia akan kehilangan dan kerugian. Tetapi cabaran yang terbesar dihadapi oleh kementerian ini ialah daripada sumber. Kerana banyak sumbangan kerajaan yang dilulus oleh pihak kerajaan yang menyangka mempunyai pemikiran bahawa keperluan itu amatlah besar, iaitu daripada 100 hingga
juta untuk penjiditalan syarikat-syarikat kecilan. Tetapi di bawah PKS ni, saya tidak melihat perkara ini besar sangat. 1,000 kali 5,000 dah mencukupi bagi saya. Dan kita telah berbincang dengan pihak MOF, saya dah bincang dengan dalam bangkit perkara ini dalam kabinet, supaya kerajaan beri peruntukan yang berlebihan untuk penjiditalan ini kepada pihak mikro dan informal di luar sana. Bayangkan, pada tahun 2019, kita mempunyai 1.26 million informal di luar sana. Tetapi selepas sensus 2020 ni, saya cukup yakin dia akan meningkat hingga 2 juta pun ada. Jadi inilah perkara-perkara yang 80% daripadanya orang B40 di luar sana, orang Melayu dan Bumi Putra, yang perlu kita bantu soalan e-commerce, pendigitalan, dan kementerian saya berupaya menerusi agensi-agensi semacam SME Corp, InScan, tekun, melatih, membimbing, hand-holding mereka ini untuk mereka terlibat dengan pendigitalan ini dan e-commerce. Dan kita telah melihat daripada Sabah hingga ke Kota Baru, saya dah lawat, jumpa dengan mereka business player ini, yang kecil-kecilan, mikro ini, bahawa kejayaan mereka sangat memenantangkan. Okey. Terima kasih Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Menteri Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi Medak, membincangkan berkenaan dengan transformasi koperasi tersebut. Kita ingin teruskan dapatkan pandangan Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkenaan dengan transformasi koperasi itu dalam minggu-minggu dan juga bulan-bulan akan datang. Dan sekian Niaga Awani, ikuti info terkini berhubung vaksin COVID-19 di halaman Mikro Interaktif di astroawani.com sekarang, dan segala maklumat lain dalam astroawani.com, juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Rizal Zulkafli. Salam hormat.